أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya hari ini dipanggil untuk bagi sedikit ceramah, ataupun saya tak panggil ceramah lah. Sebab saya buat benda ni selalunya tak mau buat bagi jadi formal, ya, supaya senang orang nak tanya soalan sekali, ya. Jo lebih kepada celoteh-celoteh kesihatan, ya. Dan tujuannya hari ini kita nak berbual-bual, bersembang-sembang pasal penyakit, ya. Tapi kalau ada soalan apa-apa yang tak ada kena-mengena dengan topik kita bincang hari ini pun tak ada masalah, boleh tanya. Kalau saya boleh jawab, ya. Bukan semua soalan yang saya boleh jawab. Saya boleh jawab, insya-Allah saya jawab. Kalau tak boleh, saya minta maaf. Tapi hari ini kita bersama-sama nak bersembang pasal suatu penyakit yang saya rasa sebagai seorang doktor pakar jantung, suatu masalah yang kerap berlaku dalam masyarakat kita. Dan kadang-kadang masalahnya kita sendiri tak tahu punca, tak tahu ekor kepala. Jadi kadang-kadang kita keliru. Jadi bila kita keliru, yang tu yang jadi masalah. Kita tak faham tentang penyakit, ya. Selalunya saya bagi ceramah selalu pasal masalah serangan jantung. Tapi masalah serangan jantung ni memang dekat di hati saya lah sebagai seorang doktor jantung. Tapi saya hari ini nak bersembang pasal selalu yang kita duk kata penyakit tiga serangkai, ya. Okey. Penyakit tiga serangkai ni kalau dalam hak kita duk sembang selalulah, sembang di rumah ke, di surau ke, di kedai kopi ke, di market ke, orang kata penyakit tiga serangkai ni, contohlah, oh dia masuk hospital, dia ada tiga serangkai. So dah jadi satu macam satu istilah. Tapi yang pentingnya tiga serangkai ni apa dia? Ada setengah-setengah orang kata tiga serangkai ni kencing manis, darah tinggi, sakit buah pinggang. Ada orang kata kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Ada orang kata sakit jantung, buah pinggang, kencing manis. So macam-macam lah. So tiga ni berubah-ubah. Yang tiga ni berubah lah, ikut selera mereka lah. Macam kita makan nasi kandang lah, kan? Ada nak buah ayam, ada nak buah daging. Ada buah ayam pun tibai, daging pun tibai. Jadi tiga serangkai yang apa saya nak jelaskan di sini, dari segi ilmu perubatan, istilah tiga serangkai itu tak ada. Tiga serangkai itu adalah istilah pertuturan kita seharian, ya. Jadi nak kata apa pun yang duduk dalam tiga serangkai itu, penyakit tiga serangkai itu, kata lah, tak ada masalah. Tapi apa yang saya cuba nak kongsi, saya rasa bila kita kata tiga serangkai ni, tiga benda yang kalau kita rangkai dia membawa kepada padah, ya. Dia membawa kepada penyakit yang amat serius, penyakit yang selalu menyebabkan masalah kepada kita, ya. Apa dia tiga ni? So dia sebenarnya adalah tiga penyakit yang boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lebih besar. Nombor satu, yang musuh utama, kalau penyakit-penyakit ni, musuh utama bagi saya adalah penyakit kencing manis. Yang kedua, penyakit darah tinggi. Yang ketiga, yang ni kita duk dengar tapi tak berapa popular, tapi bagi saya penting, kolesterol yang tinggi. So tiga benda ni, kita ada kencing manis, kita ada darah tinggi, kita ada kolesterol tinggi. Tiga benda ni adalah tiga rangkai yang kalau dia sambung, masalah. Sebab apa? Kalau kita tengok kawan-kawan, saudara mara, mak bapa, adik kakak kita, orang-orang terdekat dengan kita, kalau kita nak tengok orang yang ada masalah jantung, orang yang sakit jantung, serangan jantung ke, lemah jantung ke, mereka ni selalu biasanya daripada tiga-tiga ni, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Orang yang kena angin ahmar, stroke pun kalau kita tengok daripada tiga ni, ya. Orang yang duk kena potong kaki, daripada tiga ni. So tiga ni kalau ada, orang yang duk cuci buah pinggang, ada tiga ni. Selalulah, bukan mesti, tak semestinya. Kadang-kadang orang tu ada kencing manis, darah tinggi pun dah ada sakit jantung dah. Orang tu ada kencing manis dan
kolesterol tinggi pun dah masalah angin ahmar. Tapi 3 yang saya habaq tadi, kencing manis, darah tinggi, kolesterol yang tinggi melampau, kalau depa kahwin, depa campur 3 ni, depa jadi penyakit yang serius. Penyakit yang saya kata tadi lah, serangan jantung, angin ahmar dan masalah buah pinggang. Ya. Satu lagi yang dalam yang penyakit yang selalu disebabkan oleh 3 benda ni, yang kita duk tengok orang duk kena kerat kaki busuk. Orang duk kena potong kaki. Pasal apa? Sama. Kencing manis nombor 1, orang duk kena potong kaki. Campur dia ada darah tinggi, campur dia ada kolesterol yang tinggi. Okey. Kalau kita diberi izin, insya-Allah saya nak tunjuk gambar, bukan apa, nak tunjuk gambar pasal apa? Pasal apa 3 serangkai ni menyebabkan angin ahmar, menyebabkan serangan jantung, menyebabkan kaki busuk, menyebabkan masalah buah pinggang sampai nak kena cuci. Okey? Kalau dari segi ilmu kesihatan, apa yang berlaku adalah bila kita ada 3 penyakit ni kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi ni, dia akan menyebabkan salur darah kita sempit dan tersumbat. Salur darah yang sempit dan tersumbat ni, kalau kena pada kawasan-kawasan tertentu, jadilah penyakit-penyakit tu. Apa dia? Kalau salur darah yang naik ke otak sumbat, salur darah tu tersumbat, darah tak jalan, jadi bahagian otak tak dapat pengaliran darah, kawasan otak tu akan mati, rosak dan mati, menyebabkan angin ahmar. Angin ahmar ni ada macam-macam. Ada setengah orang lumpuh sebelah badan, ada setengah orang tak boleh cakap, ada setengah orang tak boleh nampak sebelah. Ni pun seronok tak cerita ni. Orang nak kata apa kat saya, orang kata lah. Tapi saya nak abang, saya nak share. Kadang-kadang kita ni duk jalan, duk langgap, bau kanan, bau kiri kita ni langgap habis. Langgap tiang, langgap pintu, langgap orang. Heran, pasal apa aku dah langgap orang ni? Dia bawa kereta, kalau kita tengok depan kereta, pintu kiri, pintu belakang kiri, pintu depan kiri, semua habis jalan. Pasal apa? Dia duk pergi senerih habis, tembok-tembok, pagar-pagar semua. Pasal apa? Pasal rupa-rupanya mata dia tak nampak separuh belah kiri. Kita tak boleh bayang. Pasal Allah bagi kat kita mata ni, kita nampak, tapi kita tak nampak sebelah. Sebelah tu kita tak perasan. Dia duk langgap benda. Banyak berlaku. Ya, itu adalah sejenis angin ahmar juga. Ni sambil-sambil selingan saya cerita tanda-tanda stroke tu. Tapi yang selalu kita tengok orang lumpuh badan sebelah. Ya, ada setengah-setengah orang yang ni pun, ini berlaku kepada saudara saya sendirilah. Bapa saudara saya sendirilah, saya bak terang, bapa saudara saya sendiri kena angin ahmar. Apa yang berlaku? Satu hari dia balik naik motor, balik rumah. Dia main-main kat rumah tu, dah masuk dalam rumah, dia duduk. So isteri dia tengok, pasal apa duduk sengap. Lepas tu isteri dia kata, pasal apa ni hari ni? Dia duduk macam tu lah. Lepas tu dia nak minum air. Dia nak minum air. Masalahnya depa tak boleh nak habaq. Depa boleh cakap, tapi setengah-setengah ayat hilang, terpadam daripada otak dia. So dia nak minum air tu, contoh saya bagi, perkataan minum tu tak ada, hilang. Ni apa ni nak ni apa? Nak ni Allah. Kita kalau balik rumah duk sembang dengan bini kita, nak ni. Dia kata nak apa duk nak ni. Dia bukan dia tak mau habaq, dia tak boleh habaq. Ya. Jadi duk jadi macam ni lah. Lepas 2-3 hari mak menakan saya, telefon, dia kata, "Mainlah tengok Ustaz. Bahang ni tak tahulah pasal apa. Apa lagi orang buat Orang buat. Pasal dia jalan rumah tu, dia jadi salah tak kena. Taklah tak kena. Macam mana salah tak kena? Ni kalau berani telefon kunci motor. Dia nak naik motor, dia cari kunci motor dia. Dia mana aku punya ni apa? Aku punya ni.
Ni aku punya. Bayangkan kita nak sebut kunci, kita tak boleh sebut. Jadi isteri dia macam itulah duk. Jadi 2-3 hari tu stres satu rumah pasal duk bertojeng dengan dia. Dia tak boleh cakap. Kunci, benda selalu kunci, gelas, cawan, apa semua-semua tu hilang. Tapi bila kita tunjuk kat dia, dia tahu. Ni apa ni? Saya tunjuk kunci kat dia, saya pergi dari rumah, saya tunjuk dia, ni apa ni, Pak? Dia kata, ni apa? Allah, ni. Tu bukan kita sebut, kita nak suruh dia tulis kunci tu pun dia tak boleh tulis dah. Itu dalam bahasa perubatan kita panggil dysphasia. Bahasa dia tu hilang. Allah bagi kat kita penyakit sampai macam tu, tapi kalau kita tak faham, kita kata orang buat lah. Sungguh orang buat, memang nak bawa pergi jumpa bomoh lah. Heran pasal apa? Pasal kalau kita kata lumpuh, dia kata takkan lumpuh kot, dia jalan elok. Tak semestinya. Sebab Allah jadikan otak kita ni, dia bahagi dah kawasan-kawasan otak tu. Ada kawasan otak di mana kita belajar dan kita simpan bahasa-bahasa di situ. Ada kawasan-kawasan otak yang mengawal pergerakan tangan, kaki. Ada kawasan-kawasan yang bagi rasa, deria rasa muka saja, badan saja, kaki saja. Jadi Allah jadikan otak tu yang sebesar mana? Mungkin besar dua penumbuk kita. Dia nak bahagikan kawasan tu, punyalah hebat. Jadi kalau sedikit kawasan tu terkena, kalau yang lumpuh sebelah tu pasal kena banyak lah. Kalau kena satu kawasan yang kadang-kadang orang duk kena ni, kena kat bahasa, dekat tempat bahasa, ya. Mereka panggil dalam bahasa sains, kalau mereka panggil Broca area. Broca area ni mengawal bahasa, mengawal pertuturan. Mereka tak boleh cakap dengan betul. Hak satu lagi, yang lagi teruk, orang cakap dia tak faham. Dia cakap elok, tapi orang cakap kat dia, hang nama apa? Ada kenyang dah. Dia jawab macam tu. Kita kata, dia ni pasal apa? Kan, orang tanya, ni tadi doktor maghrib ni. Aku mandi tadi pakai tolak lah. Dia tak betul, dia tak faham. Yang ni lagi teruk. Hak lagi teruk bila dia dua-dua. Orang cakap dia tak faham, dia cakap orang tak faham. Ini angin ahmar. So pergi buat CT scan, nampak kawasan tu yang rosak. Itu adalah angin ahmar, ya. Angin ahmar kena pasal apa? Pasal satu kawasan tu darah tak pi. Kawasan tu mati. Jadi dia kena angin ahmar, ya. Angin ahmar bila salur darah nak pi ke otak, sumbat. Kalau salur darah yang kat tengkok ni tersumbat, sebelah otak akan mati, ya. Kalau dia naik atas sikit, kawasan yang kena tu kecil lah sikit. Kalau salur darah jantung tersumbat, dia kena serangan jantung. Kalau salur darah buah pinggang duk kena, buah pinggang rosak, buah pinggang mati, kena cuci buah pinggang. Tapi buah pinggang mati, bolehlah juga nak cuci. So kalau otak mati, nak pergi cuci macam mana? Kalau jantung kawasan tu mati, tak boleh nak cuci dah. Jantung rosak lah. Buah pinggang pasal ada mesin yang boleh cuci darah. Dan begitu juga bila berlaku tersumbatnya salur darah pada kaki. Bila orang salur darah kaki dia tersumbat, kadang-kadang dia busuk di ujung-ujung jari. Pasal apa? Pasal orat yang tersumbat tu biasanya bawah lutut. Kalau orat yang tersumbat tu di antara pinggang dan lutut, buruk kaki dia tu naik sampai ke lutut. Itu sebab salur darah tu tertutup, tak ada darah nak jalan. Jadi matilah segala-gala tisu-tisu, daging-daging pada kaki, dan menyebabkan kaki tu jadi buruk. Ya, semua ni sebab apa? Sebab salur darah kita tadi sempit dan tersumbat. Ya. Okey. Salur darah yang sempit ni disebabkan oleh apa? Okey. Ini adalah gambar salur darah kita. Mau tak mau, salur darah kita bila kita berumur, daripada elok, balik kiri sekali tu, salur darah elok lah, ya. Anak-anak kecil kita ni, kita umur belah-belah tahun macam tu. Jadi kalau kita tengok semakin lama, dinding hak dalam ni akan semakin tebal, darah nak lalu tu jadi semakin sempit. Nah, tapi Allah Maha Adil, setiap kali bila berlaku penyempitan ruang ni,
salur darah ni akan jadi lagi kembang, lagi kembang, lagi kembang. Punya nak tolong kita. Salur darah kita duk sempit, Allah nak tolong kita, dia bagi salur darah kita kembang. Semua orang macam tu. Nah, tapi pasal apa setengah orang sempit macam ni awal, setengah orang berumur, kita esok berumur mai umur 90, 100, harus dah memang sebabnya. Memang sempitnya. Sebab apa? Sebab proses penuaan sendiri akan menyebabkan salur darah tu sempit. Tapi pasal apa setengah orang kena umur 30-an? Saya ada pesakit serangan jantung umur 30-an, 32 kena serangan jantung. Salur darah dia tertutup umur 32. Hak sepatutnya berlaku pada umur 70-an, 80-an pada kebiasaan. Sebab apa salur dia mudah sempit? Sebab faktor-faktor yang saya kata tadi lah. Salur darah kita, Allah dah kata dah, bila kita berumur, salur darah kita akan dah tentukan dah. Bila kita berumur, salur darah kita akan mula menyempit. Tapi kalau ada masa-masa penyempitan tu lagi cepat. Bila ada benda-benda yang saya habaq tadi, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, di antaranya. Ya, ada banyak benda-benda lain. Masa saya kerja di Hospital Tanjung, ada budak umur 16 tahun, budak sekolah. Mai serangan jantung, 16 tahun kena serangan jantung. Tak mati akal, fikir Allahu Akbar, 16 tahun kena serangan jantung. Nah, tapi kita tahu bila kita belajar bahawa itu faktor lain. Orang yang duk isap, mereka duk isap kokain. Kokain ni ada macam ganja lah. Kokain ni kena salah isap kokain, dia boleh menyebabkan budak 16 ni salur darah dia tak sempit lagi. Tapi kokain tu menyebabkan darah dia berketui. Darah dia beku, sumbat. Dia kena serangan jantung sebab salur darah dia penuh dengan darah beku. Satu salur darah tu penuh dengan salur darah beku. Sebab apa? Dia isap kokain. Ya. Yang tu selingan lah. Tapi selalunya sebab salur darah yang dah sempit. Dan salur darah sempit, contohlah, yang ni contoh katalah umur 10 tahun, 30, 40, 50, 60, 80. So semakin lama semakin sempit. Tapi bila kita ada masalah-masalah seperti kencing manis apa semua tu, dia semakin cepat sempit. Nah, salur darah rosak disebabkan oleh kencing manis, salur darah rosak disebabkan oleh darah tinggi. Dan yang ni kita duk tengok ni, yang kuning ni adalah lemak yang duduk di antara lapisan salur darah. Kita duk bayang orang kata salur darah ni kolesterol duk melekat, duk bertempek dekat salur darah tu, kita anggap macam kita pergi tempek benda atas dinding tu. Sebenarnya bukan. Dia dari dalam dinding. Dia duk tolak dinding tu masuk. So, kolesterol ni sebenarnya bukan dia bertempek lekat atas ni. Sebenarnya ada satu lapisan, ni. Ada satu lapisan, dia dari bawah dia duk tolak lapisan tu naik. So, kolesterol ni duduk dalam dinding salur darah. Nah, bila kolesterol ni dah terlampau banyak dalam dinding salur darah, kadang-kadang dinding tu pecah. Bila dinding tu pecah, barulah kolesterol tu keluar. Dan darah bila kena dekat kolesterol, dia melekat. Dan darah yang melekat ni akan menyebabkan tersumbatnya salur darah. Sebab orang yang salur darah sempit ramai. Tapi pasal apa? Bukan semua orang kena serangan jantung. Dia kena bila penutup ni pecah, kolesterol tu keluar, darah main beku. Salur darah besar ni jadi besar ni. Tapi bila dia pecah, darah beku hak kecil pun dah boleh sumbat. Nah? Jadi kalau kita tengok gambar seterusnya, so ini salur darah. Okey. Dan salur darah yang sempit tadi ni biasanya disebabkan oleh biasanya misalnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, rokok, gemuk, tak senaman dan benda-benda yang kita tak boleh ubah. Benda boleh ubah yang itulah. Benda yang tak boleh ubah, keturunan, orang lelaki dan umur. Bila kita berumur, salur darah kita akan sempit. Okey, so yang ni sama juga salur darah yang elok. Kita tengok dia ada satu lapisan dalam, paling dalam. Darah lalu kat tengah tu. Tapi kolesterol mula-mula keluar, duduk dalam dinding tu, lagi lama lagi banyak. Bila kolesterol tu lagi banyak, dia tolak dinding dalam tu, semakin kecut lah. Semakin kecut. Ini
dia tak tersumbat, tapi bila ada darah beku, dia tersumbat. Asal-asalnya lubang salur darah besar tu. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini gambar betui, gambar salur darah betui. Orang dah mati, dia potong. Orang ni salur darah dia ni hak besar ni. Sebenarnya lubang salur darah dia ni dinding dia ni. Sepatutnya dinding dia, kalau hak betul-betul mai sampai ke bawah ni. Besar ni salur darah ni, lubang dah. Tapi ni dinding tu dah mai kat sini, nampak? Sebab apa ni? Kolesterol ni yang macam haluan maskat ni. Yang macam haluan maskat ni kolesterol. Dia duk tolak dinding tu. Tapi tak apa, dinding dia duk ada lagi ni, duk tutup. Tak bagi kolesterol tu masuk dalam lubang salur darah. Nah, hak selalu berlaku, bayangkan salur darah kita besar ni. Tapi dia duk sempit, darah lalu lagi. Apa yang berlaku bila kita kena serangan angin ahmar ataupun serangan jantung? Bila dinding ni pecah. Kolesterol tu, orang kita kata terbojeh keluar. Kolesterol keluar, darah beku main lekat. Darah beku tu dari besar ni, besar, sumbat. Yang tu yang kena serangan jantung. Sebab darah ketui, darah tak boleh lalu. Seterusnya, contoh ni, nampak ni dinding tu terkopak. Bila terkopak, nampak ni darah beku. Dia mula melekat. Tapi kalau dia melekat sebahagian macam ni, darah boleh duduk lalu lagi ke atas ni. Seterusnya, kalau darah beku tu penuh, ni nampak ni dinding yang terkoyak. Katalah tadi dalam ni kolesterol tu keluar, habis darah beku, habis. Yang ni yang menyebabkan salur darah tersumbat. Tersumbat selalunya kalau hak kolesterol tu, penyakit salur darah tu, nak tutup salur darah tu lama, mungkin umur 100 lebih kot. Ya. Tapi bila dia pecah, darah beku, dia tertutup dan dalam masa beberapa jam sahaja. Sebab tu kadang-kadang mereka kata, dia duk elok tadi duk sembang kat kedai kopi, balik rumah jatuh. Doktor Safari duk bagi ceramah, turun tangga jatuh mati. Pasal itulah, tiba-tiba salur darah tu terkoyak, darah beku dengan cepat. Nak tahu darah beku cepat mana? Macam kita kena jarum, kena cukup darah. Allah berapa minit dia nak bergetui, sat Okey. Jadi bayangkan salur darah kita tu di seluruh badan ni. Otak, jantung, buah pinggang, kaki. Sempit. Bila tertutup, jadi masalah. Tak apa, teruskan. Jadi, contoh salur darah dalam otak. Tu gambar sebelah sana tu. Otak. Dalam otak ada salur darah dan salur darah dia boleh sempit. Bila salur darah tu sempit, tertutup, angin ahmar. Buah pinggang. Bila salur darah dalam buah pinggang ni tertutup, buah pinggang tu mati. Rosak buah pinggang. Kegagalan buah pinggang. Seterusnya, kalau di jantung, kena serangan jantung, dan kalau tersumbat di mana-mana salur darah kaki, bergantunglah. Kalau tersumbat atas, banyaklah kawasan yang mati. So, semua ni penyakit salur darah. Patah balik, macam saya kata hak mula tadi, penyakit salur darah ni pasal apa? Selalunya kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Sebab tu yang orang duk sembang sangat, orang duk kata sangat ni, kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kencing manis, sebab kita tahu daripada ilmu perubatan, yang ni lah yang menyebabkan salur darah kita sempit. Gula merosakkan dinding salur darah. Tekanan darah hak tinggi, dia duk hentam dinding tu rosak. Kolesterol, dia duk bertempek dekat dinding salur darah. Jadi tiga-tiga ni menyebabkan salur darah sempit. Selain daripada tu, ada faktor-faktor lain lah. Contohnya macam orang kata merokok. Keturunan ni, dia memang keturunan dia, salur darah dia suka jadi rosak. Macam-macam penyakit keturunan yang lain lah. Contoh. Tak tahu kalau orang sini panggil apa, tak tahulah. Tapi yang kita kata parut hidup, dia kena apa-apa, parut dia lagi besar. Itu pun keturunan. Dia keturunan parut hidup. Dalam bahasa perubatan dia panggil keloid. Kalau dia ada parut apa-apa, parut tu jadi macam besar, macam lipan. Yang tu pun keturunan. So penyakit keturunan yang menyebabkan masalah-masalah tu. Seterusnya,
Okey, jadi bila dia kena otak, bergantung pada kawasan mana otak yang kena. Angin ahmar ni kalau kena bahagian yang mengawal pergerakan tangan dan kaki, dia lumpuh tangan kaki. Kalau dia kawasan yang tabir mata macam ni, tabir skrin ni, dia tak nampak. Kalau kawasan yang nak bercakap, dia tak boleh bercakap. Seterusnya, patah balik, minta maaf. So, salur darah ni, hak yang jadi angin ahmar ni, dia naik pergi kat tengkok, dia pecah banyak. So, selalunya mujok yang kena tak kena tang ni. Kena tang hak atas-atas ni lah. Hak urat yang kecil. Urat kecil dia cepatlah sumbat. Hak bawah ni, urat ni besar lah juga. Tapi kalau kena urat-urat di tengkok ni, memang sebelah otak akan mati lah. Seterusnya. Contoh nampak ni. Salur darah ni bila dia tersumbat, kawasan ni mati lah. Tapi orang kata angin ahmar ni ada dua. Satu bila salur darah tersumbat, satu lagi bila salur darah tu pecah. Sebab tu orang kata dia ada darah beku dalam otak. Tu bila salur darah pecah. Tapi kebanyakan orang kita kena angin ahmar sebab salur darah tersumbat. Hak salur darah pecah ni berlaku bila orang tekanan darah dia berapa? 200 lebih, 220, 240. Tekanan darah 240. Hak atas sistolik, tekanan darah hak bawah diastolik. Tekanan bawah dia 140, 150. Saya punya tekanan darah atas, dia punya tekanan darah bawah. Yang tu yang sampai pecah salur darah tu. Seterusnya. Okey, tak apa. Ini orang macam mana kita nak kenal pasti angin ahmar. Kita nak tahu sahabat-sahabat kita kena angin ahmar. Berapa benda yang kita boleh semak dalam bahasa orang putih. Dia kata FAST, fast. F, face, muka. Tengok muka dia. Muka dia kadang-kadang kita boleh nampak. Awal mulut hang sengit sebelah, angin ahmar tu. P lah, check. Nombor 2, tangan. Tangan dia nak angkat, dia kata berat. Ataupun dia nak pegang apa-apa, suka terlepas. Mungkin angin ahmar. S, speech, pertuturan dia. Dia cakap sama ada merapu ataupun dia duk cakap macam saya cerita tadi Ni apa ni? Ni sampai ke sudah ayat tu tak akan keluar. Dan yang ketiga, yang keempat yang penting adalah time. Time adalah masa. Bila orang kena angin ahmar, kena pergi ke hospital dengan cepat. Pasal apa? Pasal salur darah tadi sumbat dengan darah beku. Kalau kita boleh pecahkan darah beku, darah tu boleh jalan, kita boleh selamatkan otak tu. Ini adalah prinsip orang kena angin ahmar, orang kena serangan jantung. Sebab tu kena pergi hospital secepat mungkin. Ada cara boleh pecahkan darah beku tu supaya darah tu jalan balik. Tapi bukan semua tempat boleh buat. Tapi yang lebih penting adalah mengenal pasti. Seterusnya. Tak apa, ni MRI menunjukkan kawasan yang dah mati. Ni hak elok, tu kawasan yang dah mati. Seterusnya. Ni pun sama MRI. Ni semua ni kawasan dah mati. Boleh kata sebahagian daripada otak sebelah sini dah mati. Seterusnya. Okey. So, saya cerita pada angin ahmar. Bayangkan benda yang sama berlaku pada urat jantung. Itulah yang orang kena serangan jantung. Urat otak dia naik, dia pecah, merenyut banyak sangat. Sebab otak ni besar. Jantung besar penumbuk kita. Urat dia ada 3. Untuk nak bagi makan kepada jantung tu dia ada 3. Kalau satu tu tekan buih, 1/3 jantung mati. So kita ni kalau 1/3 jantung mati, banyak tu. Banyak. Bayangkanlah, kita ada 3 biji rumah, sebiji rumah terbakar, tinggal 2. Beza. Jantung pun serupa. Bergantung kepada berapa banyak salur darah. Tapi semua kita ada 3 salur darah. So kalau kena satu, biasanya kalau kena urat tu belah ujung-ujung sikit, tak apa. Tapi kalau kena urat, mula-mula urat tu dekat pintu urat tu, benda besar lah kawasan dia. Macam saya suka bendang lah. Tali ayam tu, kalau kat pintu ayam tu kita tutup, Allah, habis banyak petak lah yang kena. Tapi kalau tali ayam tu ujung-ujung kita pergi tutup, ada kot 2-3 petak yang kena. Macam tu. Dia dekat ujung kalau tak banyak lah cedera. Kalau di sebelah sini ni banyak. Otak, angin ahmar, jantung, serangan jantung. Kalau buah pinggang,
buah pinggang tu mati pun sama. Tapi buah pinggang pun urat yang dia pecah dalam tu banyak. Jadi kalau dia sebelum buah pinggang tu mati, banyak dah urat tersumbat, ya. Yang saya nak tunjuk di sini di kaki. Yang ni saya suka juga cerita pasal ramai orang tak tahu. Di kaki. Kencing manis ni macam mana dia menyebabkan kaki kita rosak. Macam saya katakan tadi, salur darah, penyakit salur darah ni tang mana-mana dalam badan. Kalau salur darah kaki hak besar tu, salur darah kaki ni kalau hak dekat paha ni, ada kot besar jari kelingking kita, salur darah dia. Tu kira besar tu. Nah, bila dia turun bawah lutut, dia jadi setengah atau 1/3 pada saiz tu. Ya, bila turun bawah lagi kecil. Dia tersumbat kalau buruklah kaki. Pasal apa? Habis apa saja yang ada bawah tu mati habis. Isilah apalah semua mati. Ya. Okey. Tapi saya nak cerita ni pasal apa orang kencing manis suka kebas kaki. Jawapan dia sama juga. Orang kencing manis tak buruk kaki dia, tak busuk, tak hitam apa, tapi dia kebas, dia suka kebas kaki. Ini adalah tanda awal bahawa salur darah dia dah mula sempit. Pasal apa? Katakanlah, bayangkanlah kita ni, kaki kita ada rasa ni, deria rasa kaki ni adalah disebabkan oleh saraf. Bukan urat salur darah, saraf. Urat saraf. Urat saraf yang bagi kita rasa. Orang kencing manis, urat saraf dia rosak. So dia tak boleh rasa. Pasal apa urat saraf dia rosak? Allah jadikan saraf yang besar, satu helai rambut tu, dia nak hidup macam mana? Dia nak hidup, dia sendiri ada salur darah dia. So bayangkan ni gambar ni adalah gambar satu urat darah. Bukan, satu saraf. Urat saraf. Urat saraf ni dia nak hidup, makanan dia dari mana? Dari salur darah. So dalam saraf tu ada salur darah. Kalau saraf tu besar rambut, bayangkanlah salur darah dia besar mana. Halus lagi. Mungkin 40 kali ganda lagi halus pada rambut. So dia ada salur darah yang duk bagi saraf ni makan. Tapi bayangkan salur darah kita hak besar-besar, jari ni pun boleh sumbat, apatah lagi salur darah yang ada dekat urat saraf. Dialah yang mula-mula sekali tersumbat. Orang kecil manis, bila salur darah saraf tersumbat, saraf tu rosak, saraf tu mati. Bila saraf tu mati, kebas, tak rasa. Jadi orang kecil manis ni bila duk kebas-kebas kaki tu, makna dia salur darah dia dah mula rosak. Tapi halus-halus tu, halus lagi pada rambut, yang tu rosak dulu. Jadi bila dia kebas kaki, mula jadi masalah. Orang buruk kaki, dua asas. Satu, salur darah tersumbat sebab salur darah dia tertutup. Satu lagi, bila dia kena jangkitan. Okey, jadi saraf ni rosak sebab salur darah dalam kaki, salur darah dalam saraf tu sendiri terkambui. Okey, saya nak cerita pasal kebas kaki ni. Kebas kaki orang kecil manis ni mustahak sangat-sangat. Mustahak sangat-sangat. Sebab apa? Sebab asas orang kena potong kaki bermula daripada kaki kebas. Bila kaki kebas, kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anggota badan kita boleh rasa. Tahukah kita bahawa kalau ada benda tajam, kita tak tengok, kita pegang, kena. Tahukah kita yang kita tarik tu bukan pasal sakit? Allah jadikan dia sebagai satu refleks. Kalau kita buta pun, orang buta, dia buta, dia tak nampak jarum, dia kena tarik. Kita ingat dia tarik pasal dia rasa sakit. Sebenarnya bukan. Sebenarnya deria rasa. Saraf tu hantar maklumat ke otak sepantas kilat. Cepat-cepat tangan kita tarik, kita kena api. Sebab tu kadang-kadang kita heran, kita pegang-pegang kena api, tarik, oh, lepas tu baru rasa hangat. Dia rasa tu lambat sikit. Pasal apa? Dah dijadikan macam tu dah. Deria rasa ni kena, benda tu tak kena. Hangat ke, sakit ke, yang kita ada deria rasa tekanan, sakit dan haba, suhu. Tiga ni. Kalau tak kena, kita tarik. Sejuk. Sejuk.
Sebenarnya bukan kita tarik, dia tarik dengan sendirinya. Ini adalah alat-alat pertahanan yang Allah bagi kat kita. Kita tak sedar. Kita ingat kita tarik pasal kita sakit. Rupanya tak. Kena duri tu, dia tarik sendiri. Nah, okey. Tapi bila dia hilang dari rasa, nombor satu, dia tak tarik balik. Nombor dua, dia pun tak rasa sakit. Contoh, orang yang masalah kebas di kaki. Bila mereka jalan, mereka pijak anak batu, halus tu. Kita lah, kalau kita dalam slipper, bukan dalam kasut, dalam slipper, ada anak batu satu. Pasiak, besar lah sikit kot. Pasiak tu besar di, kacang hijau. Allah, duk kelepiak situ lah slipper tu. Pasal apa? Kita rasa dan tak selesa. Tapi kalau kita duk pijak juga pasiak tu, jadi apa gamak kat kaki kita? Mesti cedera. Orang kecil manis, dia tak rasa. Jadi kaki dia ni, dia latam pilah macam mana pun. Sebab tu orang kecil manis, jangan demah kaki. Kita demah kaki hangat, kita buat lari. Pasal apa? Pasal kaki dah mula cedera. Kita buat lari, hangat. Tapi orang kecil manis, dia tak rasa. Dia demah pergi kaki dia tahun tu lama pun. Tahu-tahu besok, awak kaki aku melembung, dia kata. Awak kaki aku melecup. Tak sakit. Kita kalau melecup tu sakit, 2-3-4 hari dia sakit situ. Tapi mereka deria rasa tu dah hilang, mereka tak sakit. Jadi orang kecil manis, mereka kena cedera pada kaki, mereka tak sedar. Dan mereka tak dapat rawatan sebab mereka tak sakit. Tak sakit baby kat dia. Tapi bila dah ada lubang jangkitan kuman, kuman ni masuk dalam isi, dia naik ke atas. Yang tu yang kadang-kadang luka mereka belendiak, susah nak baik. Pasal apa? Mereka tak sakit. Kita duk sakit situ lah. Duk sakit, nak pergi klinik lah, sakit lah kaki ni. Jangkitan sakit kaki. Tak payah kata sakit berlubang. Kalau kita kena cellulitis. Cellulitis ni jangkitan kulit. Yang orang duk kena merah kaki tu. Allahu Akbar. Sakit yang amat ni. Orang kecil mana tak rasa. Kan? Tapi kadang-kadang mereka kata, mujok tak rasa. Tapi bagi saya, itu adalah satu kerugian. Bila kita tak rasa sakit, kita tak pergi buat rawatan. Pasal tak sakit. Nah, jadi orang kecil manis bila hilang dari rasa, mulalah kaki mereka ada masalah. Mereka latam kaki mereka tu, segala serba serbi mereka pijak. Mereka pijak paku tekan ke, paku payung ke, apa ke, tak sakit. Yang kita tahu tu, sebab sakit tu kita tahu, kita pijak benda. Ya, okey. Jadi bila saraf rosak, kaki luka, kena jangkitan naik sampai ke atas, kuman merebak dalam kaki, salah satu sebab juga mereka kena potong kaki. Nah, okey. So, penting orang kecil manis. Saraf dia rosak. Saraf dia rosak sebab apa? Balik kepada cerita saya tadi. Salur darah tersumbat. Salur darah tersumbat, faktor utama kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Nah, seterusnya. Okey. Dan orang kecil manis, dia kebas kaki ni ada macam-macam. Setengah tu kebas-kebas tak rasa apa. Lagi satu orang kecil manis, dia saraf dia rosak. Saraf dia tak mati lagi, cuma rosak. Bila saraf dia rosak, dia malam-malam dia kata macam semut duk hurung kaki. Dia rasa macam semut duk melata atas kaki dia malam. Tak boleh tidur. Kita kalau malam-malam tidur, ada kita bubuh lah kot 10 ekor semut atas kaki. Boleh tak lena? Mampu tak lena? Duk keribas situ lah. Orang kecil manis tak ada semut. Dia rasa macam ada semut. Sebab tu mereka tak boleh tidur. Yang setengah bukan rasa ada macam semut. Mereka ada rasa macam, tahu tak dulu tak tahu lah. Saya dulu dan lah. Budak-budak lah ni tak kot. Saya dulu dan lah. Pakcik-pakcik ni lagi lah dan. Dulu bulan Ramadan di rumah tak ada lah peti ais. Nak buka puasa pergi beli peti ais kedai Cina depan. Cina tu mau keluar peti ais. Dia balut dengan kertas. Kita pun usung lah. Terang nak sampai rumah, kebas tangan-tangan. Dia rasa macam cucuk-cucuk tu. Mereka rasa macam tu. Macam mana? Mereka duk rasa menyucuk tu. Menyucuk yang macam jarum tu. Mereka rasa macam tu. Duk sepanjang malam, duk rasa dekat kaki ni. Nak tidur macam mana? Mereka rasa cucuk-cucuk. Dalam bahasa perubatan atau bahasa orang putih, mereka panggil pin and needles. Dia rasa macam dicucuk. So, dia boleh kebas langsung, tak rasa apa. Dia rasa macam benda duk melata. Dia rasa macam duk cucuk-cucuk. Bergantung kepada tahap kerosakan saraf. Dan seterusnya.
Ini adalah gambar-gambar. Ni yang saya kata bila jangkitan kuman ni. Yang ni kita tengok banyak yang kaki berulat. Kaki berulat ni pasal apa? Kita kadang-kadang heran macam mana kaki hang sampai berulat. Ya, tapi kaki berulat ni sebab dia bila ada luka, kita tak sakit. Kita bila luka ni, kalau kita tak ada kecil manis, sakit. Kita duk tengok kat dia situ lah. Sat-sat duk belek, sat-sat duk belek, kan? Orang kecil manis, dia tak sakit. Dia nak belek, dia tak belek. Dia pijak serba-serbi. Sampailah satu lagi, kita kalau ada luka. Kita ada luka, lalat main hurung luka kita. Oi, apa nak main hurung kaki ni? Kan? Halau lalat tu. Orang kecil manis, lalat main duduk kat luka mereka. Lalat buat rumah, bertelur, beranak, berpinak semua. Yang duk jadi ulat ni adalah telur lalat. Kaki yang duk berulat tu adalah telur lalat. Lalat hurung menyebabkan dia bertelur di situ, dan bertelur dia tu keluar ulat. Tapi percayalah kalau saya kata ulat ni, kalau orang dah ada kaki busuk macam ni, ulat tu bagus. Apa doktor ni kaki berulat, dia kata bagus. Pasal ulat ni dia akan makan daging-daging yang dah mati. Lani ni kalau di negara barat, di Malaysia saya ingat, di Singapura daripada start dah, di Malaysia ada klinik-klinik yang dah buat. Ulat dijual, orang beli ulat ni. Ada luka, lepas ulat dalam situ. Bagi ulat tu makan daging-daging yang mati tu, rawatan. Tapi bukanlah ulat mereka pergi ambil daripada lalat-lalat biasa ni. Lalat yang bersih lah, lalat yang bersih lah. Nak kata lalat bersih lagi kena marah pula. Apa doktor lalat bersih? Tapi cara mereka buat ulat tu bersih lah. Orang jual ulat ni, ulat kaki. Kukulah siapa nak buat mula ternak ulat kan. Hampa mau pergi beli tu dekat Gua Payang. Ada orang nak jual. Jadi kaki berulat sebab apa? Sebab lalat main bertelur. Kita mampu lalat hurung kaki kita halau. Mereka tak rasa, mereka tak tahu pun lalat dia hurung. Okey, dan ini buruk kaki ni semua ni pasal sama ada kalau dia kena jangkitan dia macam ni, dia tak jadi hitam. Hitam ni pasal apa? Pasal dah mati. Isi kulit tu dah mati sebab darah tak jalan. Ini kaki yang selalu kita jumpa pada orang kencing manis yang kena potong kaki tu lah. Jadi saya patah balik dari mula. Penjagaan yang penting lah ni nombor satu. Apa yang kita selalu silap ni, silap tang mana? Silap tang tu lah. Silap tang hak awal tu. Kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi. Kita tak sedar bahawa kita ada. Kencing manis ni tak usah kata kita di Malaysia, di negara yang maju, ya, negara maju lah. Contohnya Eropah, Amerika Syarikat. Orang yang kena kencing manis ni, mereka tengok balik hari mana dia tahu dia kencing manis tu. Sebenarnya kencing manis tu start 5 tahun lepas. Kencing manis kebanyakan orang. Pasal apa? Pasal berapa kerat kita yang duk pergi cek darah tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan. Saya rasa dah. Kita bila kita tak sihat baru kita pergi cek. Betul dah tu. Tapi kalau kita nak betul-betul nak pasti umur 40 tahun ke atas, pergilah cek gula. Paling busuk setahun 2 kali. Umur 50 tahun kerap lagi buat. Sebab bila kita berumur, kencing manis risiko nak kena kencing manis semakin tinggi. Di Malaysia kalau ada 10 orang kalau ada 10 orang 100 orang, mungkin dalam 20 orang ada kencing manis. Dalam 100 orang 20 orang ada kencing manis. Tak usah kira umur berapa, purata. Kencing manis. Yang lagi takut apa? Darah tinggi. Darah tinggi dalam 100 orang 40 orang ada darah tinggi. Dahsyat tak dahsyat? Umur 30 ke atas lah. Kita tolak anak-anak kecil tu, saya rasa kebanyakan umur 30 ke atas. So kalau kita kira ada 100 orang, 40 orang mesti darah tinggi. Tapi dalam 40 orang tu, berapa orang yang tahu dia darah tinggi? Di Malaysia 20 orang, setengah ya. Dalam 20 orang yang tahu darah tinggi, hak seronok yang ni, hak berapa orang makan ubat? 10 orang setengah. Dalam 10 orang yang makan ubat ni, berapa orang darah dia turun? 5. So dalam 100 orang kita kat sini,
Yang ada darah tinggi 40 orang. Yang darah tinggi dia betul-betul elok 5 orang lah. Ini kenyataan, bukan saya mereka tak. Saya tak mereka, betul. Mereka buat kajian ni di negara kita ni, negara tercinta Malaysia. Mereka buat yang hak penghabis sekali, mereka buat 2013 ke 2011, saya rasa 2013. 100 orang berumur 30 ke atas, 40 orang ada darah tinggi. Hak tahu 20 orang lah dalam 40 tu. Hak lagi 20 tu tak tahu pun. Hak 20 tahu tu 10 yang makan ubat. Hak 10 makan ubat tu 5 yang darah turun. Lepas tu menteri kata doktor-doktor ni semua tak guna mereka buat apa tau, bagi mereka gaji buta. Marahlah doktor. Allahu Akbar. Tapi saya pun salah satu sebab saya buat kerja ni, sebab saya rasa lah tanggungjawab doktor juga. Dia kena bercerita ke orang benda-benda ni. Sebab apa? Darah tinggi ni salah satu masalah utama. Darah tinggi kalau dalam bahasa orang putih dia panggil silent killer, pembunuh dalam senyap. Pasal apa? Darah tinggi sakit ke? Tak sakit. Boleh suap makan tak? Boleh. Boleh jalan tak? Boleh. Boleh sembang? Boleh. Semua boleh. Tak rasa apa. Main-main, tum, jatuh angin ahmad. Main-main, serangan jantung, mati. Main-main, kena cuci buah pinggang. Ni masalah darah tinggi. Kencing manis ni adalah juga tanda. Kencing malam, kencing kerap, adalah juga. Darah tinggi ni tak ada tanda. Mai tanda tu dah terlepas dah. Mai tanda tu makna dia benda tu dah rosak, dah kena serangan. Nah, okey. So patah balik, kencing manis, darah tinggi dan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi ni lagilah kita tahu apa nak periksa. Tapi lah ni lah yang saya duk tengok, kebanyakan kita pergi periksa kolesterol memang tinggi lah, memang tinggi. Sebelum saya sudahi, sikit saya nak cerita pasal kolesterol. Pasal kadang-kadang kita lah ni mewah dengan media sosial. Facebook, WhatsApp, apa lagi, Instagram, macam-macam lah. Kadang-kadang banyak menimbulkan fitnah. Saya minta janganlah kita sebarkan fitnah-fitnah mengenai masalah kesihatan ni yang kadang-kadang kita sendiri tak tahu. Sebab orang hak sakit, mereka tengok, mereka percaya apa yang fitnah tu, mereka ikut benda yang salah. Contoh, orang katalah kolesterol ni mohong lah, kolesterol tinggi sakit apa. Tapi betul, kalau kita tengok balik rekod-rekod perubatan 30 tahun dulu dan 40 tahun dulu di Malaysia, orang di Malaysia dulu kolesterol tak sampai macam ni. Kita lah ni jenuh makan, kolesterol kita tinggi. Sebab tu penyakit-penyakit ni semakin banyak. Orang kata hang kolesterol tinggi, hang buat turun kolesterol rendah, cari pasal. Hang nyanyuk lah, hang jadi tua lah, hang buah pinggang rosak lah, macam-macam. Jawapan dia senang ya. Tahukah kita bahawa bila kita perlukan kolesterol yang banyak, bila kita tengah nak membesar, bila lepas beranak kan? Lepas keluar daripada perut ibu tu, nak kena proses lah. Nak buat sel otak, nak buat sel tulang, nak buat sel isi, nak buat sel kulit. Kolesterol pakai banyak. Tapi bayi yang kecil tu, kolesterol dia berapa? 1, 2. Boleh besar pun, sampai besar ni, besar panjang ni. Kita ni kolesterol berapa? 6, 7. Nak buat apa? Bukan nak besar dah, tak besar dah. Sel otak pun tak ada dah, tak jadi dah. So kita tak perlu kolesterol tinggi-tinggi. Sebab tu bila dah tinggi sangat, dia jadi masalah penyakit. Nah, tak, jangan duk percaya depa kata, "Oi, kolesterol tinggi mana boleh? Kolesterol hang tak ada lagi, hang otak rosak lah, macam-macam lah." Depa kata macam-macam, ya. Sajalah sambil-sambil tu saya suka juga cerita benda-benda ni, benda-benda yang tak betul ni, nah. Jadi selain daripada tu, jadi apa yang saya cuba nak jelaskan bila saya bagi ceramah-ceramah macam ni, kita tanggungjawab kita lah ni, kenal pasti dulu kita ada tak benda-benda ni. Macam mana darah tinggi, kolesterol tinggi. Yang ni kita boleh ubah. Sebab apa? Sebab ada benda yang kita tak boleh ubah. Umur tak boleh ubah. Orang lelaki, angin ahmar, serangan jantung ni penyakit orang lelaki lah. So kalau kita orang lelaki,
awal lah sikit kita kena periksa daripada isteri-isteri kita. Sebab mereka kena 10 tahun lewat pada kita. Memang mereka dah muda pada kita. Kebanyakan isteri kita muda lah pada kita kan. Dah lah mereka muda pada kita. Mereka nak kena macam kita tu 10 tahun lagi lewat bila mereka sampai umur kita. Kita kena umur 50, mereka umur 60. So orang perempuan lambat sikit. Tapi tak bermakna lah kaum muslimah ni tak payah pergi periksa. Pergilah periksa. Orang perempuan ni angin ahmad dan sakit jantung paling kerap. Kalau nak tolak faktor yang kata mereka perempuan ni, apa dia? Mereka ada keturunan angin ahmad dan serangan jantung. Itu menyebabkan benda ni jadi kuat. Dan mereka ada kecil manis. Ya? Okey. Jadi saya nak anjurkan supaya kita rajin-rajin pergi periksa tekanan darah, rajin pergi periksa darah untuk gula dan untuk kolesterol. Ambil tindakan sewajarnya. Sebab apa? Nak mencegah angin ahmar, serangan jantung, buah pinggang dan buruk rosak kaki ni. Jadi saya tinggal di situ dulu sebab saya rasa yang tu yang penting sangat-sangat saya nak cerita. Ya. Dan apa yang saya suka adalah bila kita boleh nak bertanya soalan apa-apa aku nak tanya. Dan kalau boleh jawab, insya-Allah saya jawab. So saya nak ingat, nak mula-mula nak selalunya saya tak serahkan balik dah kepada pengurusi. Saya tanya macam tu lah. Siapa-siapa aku lah nak tanya apa-apa soalan. Dekat sini ada kertas. Ada kertas dah. Ya. Saya mulakan dulu lah sesi soal jawab kita. InsyaAllah. Soalan nombor 1. Minta doktor terangkan cara mencegah penyakit 3 serangkai. Okey. Kita cerita 3 serangkai. Kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Soalan dia, macam mana nak mencegah? Nak mencegah penyakit 3 serangkai, patah balik pi cara hidup sihat. Cara hidup sihat, kalau kita nak cerita cara hidup sihat, makan senaman, rajin pi periksa. 3 tu. Macam saya kata tadi lah, makan ni Allah, makan ni saya rasa kita jenuh makan, kita jenuh sungguh makan. Ya. Dululah masa saya kecil-kecil dulu mau masuk sekolah ni, nak makan ayam tunggu raya, tunggu kenuri. Kenuri ni pergi tunggu tahu orang nak goreng ayam tu lah kan, belen-belen dalam belanga tu ambil, orang boleh sedap kami. So nak makan ayam ni jarang-jarang makan daging. Tapi kita banyak makan makanan berdaging yang memang banyak lemak lah. Tapi jangan salah anggap lah, saya tak kata jangan makan daging. Rasulullah anjurkan kita suruh makan daging. Sebab apa? Sebab dia protein. Dia nak membina kita punya otot-otot supaya kita jadi kuat. Ya? Makan, tapi makan dengan kadar yang tertentu. So, jaga pemakanan kita. Yang satu yang saya duk cerita ni, selalunya masalah 3 benda yang kita selalu lajak makan. Manis, masin, lemak. 3 ni. Ya? Dan saya tak kata jangan makan. Makan, tapi makan dengan kurang sekali. Okey? Nombor 1, manis. Okey. Manis ya, manis. Makanan manis ni sebenarnya badan kita tak payah makan gula. Allah tak jadikan badan kita perlu makan gula, tak perlu. Tak perlu makan gula. Sebab apa? Allah lagi cakap, dia bagi badan kita ni makan benda-benda yang berkanji, dia masuk dalam badan, dia jadi gula. Kita, tenaga kita memang nak daripada gula, glukos. Tapi benda-benda berkanji ni dia ambil, dia tukar bagi jadi gula, kita pakailah gula tu. Tapi kita tak puas hati, kita pergi bubuh gula ke atas lagi. Sebab tu, ni cerita orang duk minum ayak 100 plus. Minum 100 plus. Dia panggil sugar surge. Gula tu naik dengan mendadak. Memang rasa sedap 100 plus tu. Sebab apa? Sebab kandungan gula dalam badan naik dengan tiba-tiba. Tapi lepas tu nak pula, kalau dia minum 100 plus, lepas tu masalah kecil manis. So gula, manis nombor 1. Manis ni nombor 1 benda manis lah. Saya habaq terang lah. Gula ni sebenarnya tak perlu. Tapi janganlah lagi nampak, aku tengok doktor tu duk kena teh tarik, dia kata ke orang jangan makan manis. Itulah saya kata, bukan saya kata jangan minum. Mai ni lagi turun bawah lagi daripada jamu teh tarik ke apa kan. Takkan tak minum. Minumlah. Nak orang jamu. Tapi kalau boleh saya tak minum benda manis. Saya elak. Sebab gula ni jenuh kita makan benda manis. Sungguh-sungguh kita tak perlu.
Kedua, benda-benda yang banyak mengandungi karbohidrat. Karbohidrat ni lah kanji. Kanji ni lah yang tukar jadi gula. Apa dia? Nasi. Tak mau makan nasi. Tak mau makan nasi, nak makan apa? Kita nasi, saya kata makan, tak apa, makanlah nasi. Makanlah nasi. Kalau boleh nasi makan tak apa. Sebab nasi makan karbohidrat tu jadi gula. Tak usahlah pergi makan gula, tak usah makanlah benda-benda manis. Orang yang dah kandungan gula tinggi, satu lagi ni untuk orang kecil manis. Katalah manis dia tak makan dah manis, tapi gula dia duduk tinggi. Nasi tu, karbohidrat dia kurangkan. Dulu masa kita nak makan nasi sepinggan daging, satu potong daging. Habis pekin daging tu sikit-sikit. Pasal sayang lauk sikit. Lah ni jenuh kita makan, saya nak cadangkan lauk banyak, nasi sikit. Lauk banyak, lauk yang paling sesuai kita nak makan bagi banyak, lauk yang tak ada kanji, lauk yang tak ada gula, lauk yang tak ada lemak. Apa dia? Hak paling tak sedap. Sayur. Paling tak sedap. Orang dulu ulam. Kan? Nasi dia cicah sampai tu dengan nasi. Nasi dengan ulam. Jadi kita lah ni ingat bebai apa. Balik-balik angkat-angkat tudung nasi. Apa ni nasi dengan sayur? Aku nak makan dari mana? Padahal itu sihat lah tu. Kalau tak mau nak tambah lagi, bagi elok sikit, tak ada gula, tak ada lemak, protein. Itu dah yang saya kata, benda-benda yang berprotein. Apa dia? Daging, ayam, tokuang, tempe. Tapi tempe tu dia goreng lah juga kan. Tapi macam tokuang tu protein. Daging ayam, daging ikan, daging lembu, daging kambing pun boleh makan. Tapi makan daging sajalah. Jangan pergi makan daging cincang. Botan orang suruh makan, orang kata boleh makan tu, dia pergi cari daging cincang tu lah sedap. Jadi makan nasi sikit, lauk banyak, ikan banyak, isi daging banyak. Macam tu. Sayur banyak. InsyaAllah badan kita tak naik. Badan kita naik sebab apa? Sebab tambah banyak kalori. Kalori terlalu tinggi, karbohidrat terlalu banyak. Dah lah makan nasi, sekali pergi makan kek pula. Ada setengah orang dia kata, "Hoi, aku malam mana aku makan nasi lah ni. Malam aku makan roti lah." Dia tak ada ilmu. Makan roti 2 keping sama macam makan 1 pinggan nasi. Bolehkah malam nak makan roti 2 keping? Tarak dia 2 keping lah. Dia talak 1 buku tu. Talak 1 buku roti tu lebih daripada 1 pinggan nasi. Tak usah. Lepas tu dia kata, tak apa, makan roti putih, aku makan roti jagung tu. Serupa lah. Roti jagung tu kalori dia sama dengan roti putih. Beza dia, roti jagung tu dia senang berak. Jadi cepatlah sikit dia keluar, kuranglah sikit dia serap dalam badan. Itu saja kebaikan dia. Tapi nilai kalori dia sama. Silap-silap roti jagung, roti putih makan 2, roti jagung makan 3. Hancur. Ataupun aku tak makan nasi ni malam-malam. Malam-malam bini aku goreng bihun ya. Bihun tu main benda-benda. Bukan main benda beras. Nasi lah juga. Benda-benda berkanji. Dia tak makan bihun, dia makan mie. Dia kata, sama lah. Saya kata baik makan nasi. Orang kita ni nasi kejap. Makan nasi tu dia kejap sikit. Kan? Makan nasi tu dia kejap sikit lah. So makan nasi tak apa. Tapi makan nasi jangan banyak. Makan lauk banyak. Kan? So makanan kita cari makanan yang tak manis. Makanan yang tak banyak lemak. Makanan yang tak banyak minyak. Minyak ni, kalau nak cerita pasal minyak ni, semua ni saya cerita atas-atas kot tu ya. Cerita pasal minyak ni, saya rasa minyak apa pun tak apa. Pasal dah cerita pasal minyak. Dulu orang kata jangan makan minyak nyok. Kadang-kadang kami doktor pun pening kepala juga dah. Pasal minyak-minyak ni semua, ini kajian ni bukan doktor buat. Ini kajian daripada ahli-ahli sains. Mereka yang buat kajian bahawa minyak ni bila masuk, dia serap banyak mana, kolesterol banyak mana. Dulu kanonnya minyak nyok, bahaya untuk kesihatan. Lepas tu, minyak kelapa sawit pun bahaya juga untuk kesihatan. Mereka duk suruh makan minyak yang kita tak ada petang ni. Minyak bunga matahari. Minyak hak kita tak ada. Jenuh lah. Tapi sebenarnya dari segi saintifiknya, minyak kelapa sawit tak ada banyak beza sangat dengan minyak-minyak bunga matahari lah, bunga biji tu lah, biji ni lah. Dan lagi orang duk gila makan minyak zaitun.
bagus. Saya rasa minyak zaitun bagus. Sebab apa? Sebab dari kesihatan dia bagus. Rasulullah kata zaitun, buah zaitun bagus. Tapi kalau buah zaitun bagus, minyak zaitun baguslah juga. Tapi yang saya nak tegur orang, duk minum minyak zaitun. Tak ada pembuat. Tok saya dulu kata, hang ni tak ada pembuat, tapi minum minyak. Buat apa? Tok nenek kita dulu ada kan duk minum minyak? Tak ada hidup 100 tahun. Lah ni duk minum minyak. Cari pasal. Minyak zaitun ni baguslah sebab dia ada buah zaitun daripada zaitun. Janganlah pergi duk telan satu sudu, satu camca. Ambil dia, kita tak ada lah salad macam orang putih. Hang ambil pucuk ubi tu, hang tuanglah minyak tu atas pucuk ubi, atas pegagar, atas apa-apa kacang panjang, atas timun. Hang makan lah. Ni ambil sudu, dia sebab dia masalah macam ni. Minyak buah zaitun bagus. Dalam Quran dia dah habaq lah, banyak kali dia habaq. Buah zaitun. Tak salah saya, minta maaf kalau saya salah, tolong betulkan. Dia tak pernah kata minyak zaitun, dia kata buah zaitun. Tapi pasal orang kata minyak zaitun daripada mana? Buah zaitun. Tak apa. Tapi dia tak suruh lah juga pergi telan minyak zaitun. No. Ya? Jadi kalau nak makan juga minyak zaitun, sebab dia cerita dia macam ni. Minyak ni tak payah minyak zaitun, minyak apa pun. Kot-kot lah nak beli minyak motor tu nak telan. Minyak motor tu kalau kita telan pun, minyak ni bila masuk dalam perut, apa berlaku? Badan nak hadam minyak tu, dia keluarkan asid dari dalam perut. Asid tu keluar, pasal nak suruh hadamkan perut, minyak tu menyebabkan asid tu banyak dalam perut. Kacau lah, kembung lah. Duk pergi talar minyak, kembung perut. Tak usahlah duk talar minyak macam tu, bubuh atas makanan. Tak tahulah budaya mana pula duk main duk hirup minyak ni. Tak tahulah, saya tak tahu, saya habaq betul-betul. Tak payah kot. Bukan, jangan marah kat saya, doktor. Saya duk jual minyak zaitun. Tak apa, jual lah. Tapi jangan duk habaq mereka pergi minum kot sudu tu, tak usah lah. Dia jadi benda lain, dia jadi angin. Habis dah pula minyak zaitun punya cerita. So, minyak ni tak kisah sangat, minyak apa pun. Tapi kalau boleh, jangan makan sangat benda berminyak lah. Tapi orang Melayu, serba-serbi nak goreng. Yang paling jahat sekali, cucuk. Pasal apa? Tepung ni bila campur kena minyak, dia tarik minyak. Cucuk apa pun lah, tepung kan dia tarik minyak. Sebab tu bila cucuk ni, minyak memang banyak. So, manis, lemak, masin. Masin yang satu lagi. Cubalah jangan makan sangat benda-benda masin. Baru tak sat tadi ada satu pesakit mai kat saya. Dia tunjuk, makcik ni rajin, dia ambil tekanan darah dia hari-hari. Dia habaq saya, doktor, cuba doktor tengok, scan hari bulan, tekanan darah saya tu tinggi. Saya pun belek, 140, 130, dia umur 70 lebih dah. 130, 140. Pi belek-belek kat tarikh dia kata tu, 180. Sehari sebelum tu 142. Hari yang dia suruh saya tengok tu 188. Dia kata, cuba dia tengok berapa kali saya ambil? 4 kali. 4 kali berapa doktor? Semua 180 lebih. Dia kata, cuba doktor, habaq pasal apa? Tiba-tiba dia naik dari 140, 180. Susah hati. 2 hari, 3 hari lepas tu saya tak ambil tekanan darah. Pasal dia susah hati, pasal apa tinggi. Rupanya hari yang dia ambil tekanan darah tinggi tu, saya kata, ingat tak hari ni hari apa? Ingat doktor, saya punya hari jadi hari sebelum tu. Oh, saya kata hari jadi hari sebelum tu pergi makan di luar. Anak-anak bawa pergi makan. Saya kata makan apa? Makan lobster. Dia pergi makan lobster. Hari jadi anak-anak senang, bawalah mak pergi makan lobster. Pergi makan lobster di hotel. Lobster tu lemak, tak bagi tekanan darah naik. Tapi nak masak lobster ni, saya kata lobster tu sedap makcik. Sedap lah. Rasa-rasa macam mana? Dia kata, entahlah, masin lah sikit. Saya kata, ulang balik, masin lah sikit. Pasal masin tu, saya nak cabar, bukan nak cabar kata saya pandai, bukan. Nak bukti siapa yang ada darah tinggi, bila-bila dia periksa, mangkit tengok tekanan darah tinggi dia elok. Bukan semua orang. Kebanyakan orang yang ada darah tinggi, kalau dia ambil lah, dia duk makan ubat, tekanan darah dia elok. Saya cabar dia, ambil ikan masin. Allah, tak lagi jadi apa-apa kat orang, jenuh saya. Ambil ikan masin tu,
makan. Sagi petang ataupun sagi malam, tengok tekanan darah berapa. Orang yang sensitif dengan garam, dalam masa beberapa jam tekanan darah dia akan naik. Dan tekanan darah dia tu nak turun pula, tunggulah beberapa hari kemudian baru dia turun. Akibat daripada garam. Bila saya cerita pasal garam, saya suka selalu timbulkan isu-isu yang orang suka kaitkan garam dengan Rasulullah. Rasulullah suruh makan garam lah, cicak jari lah. Sekali lagi saya minta maaf, saya bukan ahli agama, saya bukan ahli hadis, tapi saya duk pergi tanya lah orang-orang yang tertentu yang pandai. Tak tahu, kebanyakan dia kata sebenarnya bukanlah hadis yang sahih. Benda-benda yang kata Rasulullah cicak jari dengan garam dulu, rasanya tak betul ya. Rasanya saya rasa daripada ilmu saya duk impun daripada ustaz-ustaz ahli hadis, dia kata tak apa nak betul, tak apa nak kuat. Jadi orang kata suruh makan garam ni, Allah. Garam yang bagus, ada garam-garam yang bagus, bukan garam masak ni, bukan garam masak. Kita dalam bahasa kita panggil garam lah, garam galian. Garam galian, garam potasium, K, kalium, kalsium, magnesium, ini perlu untuk badan kita, bagus. Tapi garam sodium, kalau banyak tak bagus. Yang ni yang menyebabkan tekanan darah tinggi. So, garam biasa kita nak beli ni, sodium terlalu tinggi. Dan selalu garam, selain daripada garam, sodium tinggi ni, Ajinomoto, cukup tinggi. So, orang yang ada darah tinggi, kalau dia rajin untuk pergi makan di luar, memang payah. Sebab apa? Sebab banyak kedai-kedai, bukan semua lah, minta maaf, banyak kedai yang pakai Ajinomoto. Ajinomoto garam cukup tinggi. Nah, so kalau kita nak jaga kesihatan, siapa yang di rumah yang ada Ajinomoto, saya nak minta tolong, tak usah lah dah beli Ajinomoto. Saya tak mau pertikaikan isu halal dan haramnya Ajinomoto. Tak mau. Pasal apa? Pasal apa? Jakim kata halal, kawan ni kata tak halal, kawan ni kata macam ni. Ajinomoto Siam haram, Ajinomoto Malaysia boleh makan. Saya tak mau pertikaikan, tapi dari segi kesihatan, Ajinomoto tak bagus. So, kalau siapa yang ada Ajinomoto di rumah, buanglah. Tak payah. Ajinomoto cukup tak bagus. Satu, dari segi tekanan darah tinggi. Dua, dia mengganggu sistem penghadaman. Ya? Apalagi gula, minyak, garam. Secara ringkas. Pasal apa yang saya dah merapu ni? Pasal kata macam mana nak mencegah penyakit 3 serangkai. Jaga makanan kita. Yang kedua, senaman. Senaman ni, yang penting bukan kata pi lari sampai jatuh lembek, tak payah. Jalan sampai kita berpeluh. Kalau kot ni jalan keliling-keliling bendang ni, kita berpeluh, sudah. Tapi buat kerap. Seminggu 3 kali contohnya. Jalan sampai berpeluh tu, seminggu 3 kali. Senaman ni jalan memang, makna dia jalan sampai berpeluh. Ni senaman untuk tekanan darah, senaman untuk jantung, senaman untuk bakar gula, senaman untuk kurangkan kolesterol. Kena sampai berpeluh. Kalau tak berpeluh pun, jalan ni sampai tak boleh nak bersembang. Penat dia tu, sampai tak boleh nak sembang. Bagi contoh, dari sisi saintifik, nadi lah. Kira nadi. Nadi kita sampai berapa? Orang lelaki 220 tolak umur, dapat satu angka. Ya? Katalah umur 20 tahun, 220 tolak 20. So orang muda 200 nadi dia maksimum. Tak payah dapat 200, ambil 80% daripada 200. Katalah 80% daripada 200 dalam 160, 170 gitulah. Bagi dapat 160, 170. Umur 20 makcik, tak apalah. Kita umur 70 nak pergi lari sampai umur 200, jatuhlah mendak lah. So, kalau orang umur 80, 220 tolak 80. Sebab 140 macam tu lah. Nak dapat tu pun tak dapat tu. 80% yang rendah lagi. Tu kalau nak kira dari segi sains lah. Tapi nak kira dari segi tak payah pakai sains, jalan sampai berpeluh ataupun jalan sampai tercungap-cungap, itu baru senaman. Sebab ada setengah orang kata, hey, aku hari-hari tu duk pergi beruh lantai tu. Beruh lantai tu dia dah buat hari-hari dah. Dia tak berpeluh kot. Dia tak kira senaman. Orang yang duk pergi angkat padi tu, tapi orang angkat padi tu berpeluh lah. Jadi senaman buat kerap 3 kali seminggu contoh. Setiap kali buat 20 minit 3 kali dapat sejam seminggu.
So kalau dalam WHO recommendation dia seminggu 1 jam 60 minit dia suruh senaman seminggu. So kalau kita nak buat sekali seminggu, pulun lah sejam. Kalau kita pecah hari-hari, dia kurang lagi, tak sampai 10 minit. Nah, so yang tu nak mencegah. Minta penjelasan tentang penyakit kanser dan cara pencegahannya. Allahu Akbar. Penyakit kanser ni macam-macam. Tapi penyakit kanser ni sekarang ni semakin banyak. Sebab apa? Sama juga. Kalau kita tanya, semua disebabkan oleh pemakanan dan persekitaran. Ya, banyak benda-benda racun dalam persekitaran dan juga pemakanan kita. So nak cegah kanser sama jugalah, kita kena jaga pemakanan kita dan jaga persekitaran kita. Contoh, orang duk berniaga lah ni, kadang-kadang duk berniaga cucuk pisang, dia bubuh sekali plastik dalam tu, goreng sekali dengan plastik sekali. Allahu Akbar. Janganlah luar layang kat orang. Kanser tu, kanser, memang kanser. Plastik tu tak usah kata ni pergi goreng dalam minyak, lekat kat pisang tu makan. Tak usah kata macam tu. Botol plastik ni, kalau kita pergi kena panas, ayak dia tu dah tercemar dengan bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser. Baru ayak, ini botol plastik ni dia pergi bubuh dalam minyak. Allahu Akbar. So pemakanan lah, makanan-makanan macam tu. Apa ni? Minum daun ketum. Kesan, adakah bahaya? Daun ketum ni saya tak tahulah. Saya asai pada bahagian dalam. Bahagian dalam tu nak kata kampung sangat tu tak lah. Memang tak ada pokok ketum. Tahu-tahu saya tak ada lah pokok ketum di bahagian dalam tu. Orang kata kalau kampung-kampung sikit ni, dekat-dekat hutan ni ada daun ketum. Rupanya daun ketum ni, tak tahulah kalau pakcik-pakcik yang lebih berpengalaman ni, daun ketum ni orang Melayu dah makan lama dah. Tapi cara orang makan ikut apa yang saya buat kajian, duk sembang orang tua-tua. Dulu mereka jemur daun ketum tu. Jemur bagi kering. Dah kering, ambil urut, lurut, buang tangkai dia tu. Pasal apa? Tangkai tu yang banyak getah. Walaupun dah kering, getah dia tu masih ada bekas-bekas. Buang tangkai, ambil daun tu saja. Ambil daun tu, ramai-ramai, buah air hangat, rendam. Minum air daun ketum kering. Dia rasa cergas. Sebab apa? Rupanya dalam daun ketum ni ada bahan kimia yang menjadi stimulan, perangsang. Dia bagi kita rasa segar. Macam apa? Macam kopi. Macam apa? Macam Divita, macam Red Bull. Kumpulan-kumpulan tu lah. Sebab apa? Dia ada stimulan. Mereka buat macam tu daun kering tu, bubuh pun dah cukup. Lah ni lagi hebat. Kalau boleh dia nak pergi toreh pokok ketum tu, ambil getah tu, bubuh layak tu, minum. Tak pun dia pergi jilat kat pokok tu lah. Buah getah ketum tu lah yang bahaya tu. Sebab dalam kandungan yang tinggi, dia menjadi racun. Dia merosakkan saraf. Stimulan ni, perangsang ni, dia perangsang jenis apa pun, kalau masuk dalam badan, dia terlampau banyak, dia jadi tak betul. Sebab tu lah ni, yang saya tobat lah, tak nak minum lah, dia ketum. Hari tu dia ingat nak cuba-cuba lah buat macam orang dulu buat. Tapi takut lah juga. Lah ni saya dengar cerita, saya pesakit saya macam-macam ragam orang dah. Tokai ketum dah pesakit saya. Tokai ketum, sungguh. Tokai ketum. Dia kata, berani pergi ambil daun ketum. Ada security jaga pokok ketumnya. Sungguh, pakcik tak melawak. Dia ada, bukan security lah, dia upah orang jaga pokok ketum. Hampa berani hampa ambil, dia kata. Kau tak potong tangan hampa. Sampai macam tu. Dia cerita kat saya. Daun ketum lah ni, nak buat jual tu, warna hijau, boleh plastik. Buat plastik ikat tepi. RM5 dia kata lah ni, naik RM5. Macam-macam ni babuh. Bukan apa, nak bagi rasa sedap. Buh lah, ada buh Coca-Cola. Tapi dia kata, saya kata yang kata duk buh ubat nyamuk tu, dia kata, aku tak buat lah sampai macam tu. Tak tahulah. Saya dengar kata dia pun duk buh ubat nyamuk. Kadang-kadang berapu juga yang pergi buh ubat nyamuk tu buat apa, kan? Tapi dia kata bubuh Coca-Cola, bubuh macam-macam. Memang betul. Pasal nak bagi rasa sedap. Rasa sedap laku lah. RM5 satu. Laku kami. Jadi daun ketum
memang masalah. Kalau betul-betul lah, janganlah kata Dr. Safari kata daun ketum boleh. Tapi kalau kita ikut rasmi orang tua-tua dulu, mereka nak bagi rasa segar, mereka rasa letih, tak larat, mereka pergi cari daun ketum. Daun ketum kering tu mereka dah jemur banyak hari dah. Mereka lurut-lurut, bubuh lah yang hangat, siap bagi kembang sikit minum. Minum tu saja. Lah ni daun hidup tu mereka ambil. Daun hidup tu ambil petik-petik masak. Sikit punya apa susu dia tu, apa getah dia tu. Banyak getah dia tu macam racun. Contohnya macam cerita buah langsat, buah dokong. Buah dokong kan kembung. Pasal apa? Buah dokong tak tahu lah, saya pun bukan orang kebun. Tapi bila saya duk belajar ni saya dapat tahu. Rupanya dokong ni jangan makan dokong hak baru petik. Memang kembung. Pasal apa? Pasal getah dia tu. Bila kita kopak getah dia tu, sebab tu buah dokong orang kata petua. Petua dia kata kalau tak mau bagi kembung, piang dulu 2-3 hari baru makan. Betul lah, getah dia tu dah kering sikit. Getah, banyak getah-getah pada tumbuh-tumbuhan ni ada kesan-kesan dia. Patah balik pada daun kesum. So kesan dia saya kata janganlah. Tak payahlah nak makan daun ketum. Tapi kalau lah ni benda semua mahal kot, nak beli Red Bull sebotol berapa dik tau. Kau tak mau beli Red Bull, pergi belilah daun ketum. Okey. Saya tak tahulah susunan soalan. Assalamualaikum doktor, saya ada satu kemuskilan selalunya bila saya berjogging dan futsal dan lain-lain yang sama, besoknya bila bangun dari tidur saya akan sakit di tumit kanan. Boleh doktor jelaskan tentang ini? Thank you doktor. Okey. Saya ni dulu muda sikit dulu. Tak ada lah kata dia sakit-sakit tumit ni semua. Kadang-kadang orang duk kata dia sakit tumit. Saya bukan doktor tulang. Sakit-sakit tumit ni selalu doktor tulang. Depa saya heran, hampa duk pergi jumpa doktor tulang ni sakit tumit. Sombong sama aku pasal tak pernah sakit. Apa dia hampa sakit tumit, aku tak pernah sakit pun. 2000 berapa? 2015. Sebelum tu saya pergi umrah tak ada masalah. 2015 saya pergi, Allahu Akbar, dia nak tunjuk lah. Masa tu nak sa'i, Allahu Akbar, tak sanggup nak jalan, sakit. Tumit ni lagi duk jalan sampai duk cari posisi nak letak kaki ni kot mana, pasal tak mau bagi sakit. Bagi sengit lah jalan, nak bagi habis sa'i ni. Sakit. Rupanya dia ada satu penyakit kita panggil plantar fasciitis. Pelapik kaki tu. Di bawah kulit kaki yang tebal ni ada satu pelapik. Pelapik tu meradang. Inflammation. Keradangan pada pelapik kaki. Orang yang masalah pada pelapik kaki ni biasanya berlaku kepada orang yang macam saya, orang yang kaki flat foot. Kita pijak kaki kita sama rata dengan lantai, dia panggil flat foot. Dia tak ada cengkung ni. Dia tak ada cengkung. Orang flat foot kerak kena macam ni. Orang yang kaki dia macam ni, setengah orang kaki dia macam ni. Orang yang kaki macam ni tu jarang kena. Orang yang kaki flat ni kerak kena plantar fasciitis. Plantar fasciitis keradangan. Bila dia radang, kita duk pergi jalan lagi sakit. Jadi siapa yang kata tadi dia duk pergi main bola sebab dia bersukan, dan selalunya sebab salah guna kasut ke, salah guna cara ke. Sebab macam saya ni nak ikut-ikut, saya kena pergi cari kasut yang boleh angkat kaki saya sikit. Dia lapik kat dalam, barulah lega. Memang saya balik, saya pergi jumpa pakar kaki. Dia cerita ambil pelapik, bubuh kat bawah tu, kurang banyak. Tapi tak mau hilang juga. Nak hilang juga, pergi cucuk sekali, hilang. Betul. Cucuk bukan cucuk ubat tahan sakit. Dia cucuk ubat nak melegakan keradangan kaki, tapi kena pergi cucuk kat tempat yang paling sakit. Saya pergi cucuk, ni kawan cucuk. Pergi cucuk, mula-mula cucuk tahan seminggu. Lepas seminggu pergi balik ke dia, hang cucuk pas seminggu lah. Oh, dia kata aku kena ke tu bukan tempat yang tepat kot. Pula dia kata mai aku cucuk lagi sekali. Betul-betul hak tang paling sakit tu habaq tang mana. Kita lah juga salah. Hari tu tunjuk dalam tempat yang sakit, pasal takut dah sakit hampir cucuk kat situ lagi sakit. Kita tunjuk kat luar sikit. Rupanya ada, dia kata kena tunjuk kat tempat paling sakit. Tunjuk kali ni tunjuk betul, dia cucuk, sakit dah juga. Hari tu sakit lah. Lepas 3 hari tu
Alhamdulillah, setahun setengah lah. Tak sakit lah. Bila-bila sekali lah. Itu dia panggil plantar fasciitis. So kita kena pergi jumpa pakar kaki dia pendek habak lah. Kena tukar kasut lah. Kadang-kadang jangan tukar kaki lah, cukup. Tukar kasut tak apa lagi. Cucuk, selalunya cucuk. Tapi kalau kes-kes biasa, dia makan ubat tahan sakit je. Nah? Kenapa selepas makan rasa sakit lenguh belakang? Oh, ni jenuh. Ni saya tak ada jawab. Kenapa selepas makan rasa sakit lenguh belakang kepala dan belakang leher? Minta maaf. Ini makan pulun sungguh-sungguh ni. Okey, mungkin saya menyimpang sikit daripada soalan dia. Yang ni saya nak share. Sebab apa? Sama juga. Ramai orang, biasanya umur 40 tahun ke atas. Umur 30 tahun ke atas pun ada, tapi biasanya 40 tahun ke atas. Mereka suka main dekat saya. Mereka kata, mereka ketat tangan. So cerita ni, selalu duk main kat saya, mereka suka sakit tangan. Dia kata, doktor ni sakit ni. Dia duk rasa duk ramai dada sebelah kiri. Mereka buat jumpa saya pasal dia ingat sakit jantung. Yang lagi kerap daripada sakit jantung, ni ramai orang kenal, berkaitan dengan soalan ni. Dia sakit tak mana tau? Dia sakit ni, atas bau ni. Atas bau ni, atas tulang kipas ni, dia sakit sampai antara dua tulang kipas. Tengah, nak kata tengah tak? Tepi tu. Dia panggil apa? Tulang belikat tu. Dia suka sakit tang tu, dia main bawah ketiak, dia tangkap dada ni. Orang kata sakit jantung. Yang tu bukan sakit jantung. Yang tu masalah di tengkok. Saraf di tengkok kena tindih, kena sepit. Sebab apa? Sebab masalah cara-cara kita buat kerja. Yang saya duk senyum sorang-sorang tadi tu, pasal dia kata lepas makan lah, takut dia duk makan ni, tunduk sungguh-sungguh ni duk makan. Takut dia tunduk sungguh-sungguh, punya khusyuk duk makan, punya lama. Pasal itu menyebabkan, sebab orang yang sakit tengkok ni biasanya kedudukan, cara dia buat kerja. Janganlah tidur atas sofa. Saya dah kena. Saya memang ada masalah dengan tulang tengkok. Dia panggil cervical spondylosis. Ini sebab kita tidur atas sofa. Tempat letak tangan tu jadi bantai. Tidur lama. Tapi duk tidur sebelah. Allah jadikan badan kita dengan sendirinya. Kalau kita tidur atas lantai ni, paling bagus ni. Tapi kalau orang tua-tua hang tidur atas lantai, sejuk, sakit belakang. Tapi paling bagus tidur atas benda yang keras. Sebab badan kita akan sama. Kita pergi tidur tempat yang lembek macam sofa tu, badan kita jadi tak sama, kepala kita jadi sengit, kita tak ubah. Kita kalau tidur, sendirinya badan akan ubah. Automatik. Sebab apa? Sebab otot dah kejam. Bila kita tidur atas sofa, kita tak ubah kedudukan. Sama macam duduk ni, duduk tunggulah. Kadang-kadang lah maghrib duduk tunggu isyak kan. Tunggu mengantuk. Kepala duduk macam ni. Kalau kita biasa duduk tidur macam ni, sakit ya? Tidur, duduk, terlena macam ni, terlentok macam ni ke, kacau. Terlentok tengah-tengah, kurang kacau. Tapi kalau terlentok tepi tu, memang dia akan kacau. Sebab kejam di sebelah otot. Ya? Sama tidur atas tangan. Orang suka tidur atas tangan. Benda-benda yang kita buat selalu tapi kita tak sedar. Yang kita buat selalu, baca. Kita sepatutnya ambil baca. Ambil Al-Quran baca, papan rehai baca, bubuh bagi tinggi. Tak. Kita suka tunduk pergi kat dia. Komputer, suar kepala pergi kat dia. Jadi ini semua menyebabkan masalah pada tengkok. Ya, jaga tengkok. Sebab kadang-kadang masalah dia tu bukan pasal dia duduk makan. Saya rasa tak ada kena mengenal dengan makan. Tapi pasal posisi dia lah kot. Ya. So perlu cuba pergi periksa tengkok. Ya. Apakah tanda-tanda untuk kita mengetahui yang kita ada penyakit jantung? Ini soalan favourite. Apakah tanda-tanda kita ada sakit jantung? Sakit jantung ni ada macam-macam. Sakit jantung ada macam-macam jenis sakit jantung, ya. Macam-macam jenis sakit jantung. Sakit jantung yang paling orang takut, serangan jantung. Dia mai sekali, pum. Tahukah kita bahawa orang yang kena serangan jantung
10 orang kena serangan jantung. Ini fakta, bukan auta, fakta. 10 orang kena serangan jantung, 3 orang akan mati di situ, dandan. Di mana pun, di Amerika ke, di Australia ke, di Arktik ke, di Malaysia ke, kena serangan jantung, 10 orang, 3 mati dalam tu. 2 orang akan mati dalam tempoh 48 jam, 2 hari. 50% sahaja yang akan hidup. Secara umum lah. Bukanlah tepat ni, secara umum. So 50-50. Tanda serangan jantung, sakit dada, ketak dada, berpeluh, tak boleh menyawa. Ini serangan ni dah hak penghujung lah, kena serangan. Saya cerita itu dulu. Dan bila kena serangan tu, selalu dia serangan jantung tak semestinya di dada. Kadang-kadang dia kena ni, di ulu hati ni. Dia rasa macam piramai ulu hati dia ni tak tahan sangat-sangat, sampai berpeluh, sampai muntah. Dan ayat yang selalu mereka pakai, Allah doktor, ingat memang nak mati dah. Memang dia rasa, dia tak tahu lah. Saya tak tahu, saya tak kenal lagi, tak mau lah kenal kan. Tapi dia kata rasa macam nak mati, kena serangan jantung ni, punyalah sakit. Dan satu lagi ayat yang dia suka kata, dia jadi tenggelam punca. Tak tahu ni nak buat apa pun tak kena. Tarik nafas tak masuk. Dia rasa macam tu kan. Macam kembung. Kembung ni lain pula. Kembung ni duk tepuk perut situ lah, dong 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 dong. Boleh kalau setakat nak pergi suruh makan lagi 2 orang boleh. Orang kena serangan jantung, suruh mereka makan, mampus mereka tak makan. Mereka tak mau makan, mereka tak mau buat apa, mereka nak duduk senyap. Ni sakit ni. Berpeluh lencun baju. Dan selalunya ketat dada di tengah, atau di hulu hati, atau dia rasa tercekik, ataupun yang jarang berlaku tapi selalunya tepat, dia rasa sakit di dagu. Dia kata dagu ni macam nak pecah. Tak pernah, bukan kata sakit gigi. Ni dagu ni. Sakit gigi satu tempat, ni habis dagu ni sakit. Rasa tercekik ni. Itu semua tanda serangan jantung. Tapi sebelum dia sampai tahap tu, sebenarnya dia ada dah duk main sikit-sikit. Dia kelang kabut sikit, ada main. Awak rasa dagu ni rasa tak elok tapi dia rehat, hilang. Itu sebelum dia jadi serangan jantung. Kalau jenis ketak dada, dia kelang kabut ke sikit, ketak dada rasa senak, dia berhenti, hilang. Dia buat balik, main balik. Itu pun tanda lah. Tanda tu dia dah sempit, dia tak tutup lagi. Dia tutup, tu yang kena serangan jantung. Selalu ketat dada. Dan selalu yang orang keliru, saya bagi petua, hak sakit satu tempat, dia boleh tunjuk dengan satu jari. Ni dia kata tani, betul-betul tani sakit. Jangan risau lah, bukan jantung. Jantung tak sakit satu titik. Jantung ni sakit tak mana? Kok ni lah, kok ni. Dia tak boleh nampak. Dia tak tahu nampak sakit tu tak mana. Kasih mikrofon ni. Dia tak tahu nampak sakit tu tak mana, sebab dia luas. Kalau di ulu hati pun, dia kata ni lah, tang bawah ni, tang hati. Dia tak boleh tunjuk satu tempat. Dia kata ni, kat sini, bawah ni. Bawah ni rasa senak sangat. Ya, itu. Kadang-kadang dia main, doktor, saya kadang-kadang dia lari. Kalau lari tu tak apa, boleh lari balik lah. Bukan jantung. Nah,